ini adalah sistem pendawaian elektrik di rumah. So subtopik hari ini. So dekat mana? Malaysia lah. Okay. So sistem pendawaian adalah pemasangan litar elektrik berfungsi dari sesalur ke peralatan elektrik. Okay. So daripada from power station, electrical energy supplied to distribution areas and different wiring system are used to distribute electrical energy to different consumers. Macam teacher cakap daripada power plant. Station jana kuasa. Okay. Dia akan pergi distribute bahasa Melayu apa? Pengagihan. And then dia akan pergi transmission. Penghantaran. So kita basically teacher ada tekankan minggu lepas kita ada tiga bahagian kan? Penjana kuasaan elektrik, transmission, penghantaran dan juga pengagihan, distribution. Okay, so kita ada dua jenis wiring system. Okay, sistem pendawaian ada dua jenis. So wiring system atau sistem pendawaian. Okay, ada dua jenis. Yang pertama kita panggil single phase. Pasal apa ni? Satu fasa. Ya, satu fasa atau fasa tunggal. Okay. So kalau single phase atau satu fasa atau fasa tunggal ni, dia punya electrical dia biasa yang kita guna kat rumah tu lah. Siapa rumah ada aircon lebih daripada, tahu tak aircon tu kuasa aircon 1 horsepower, 5 horsepower tau. Aircon ada banyak macam ni 1 horsepower. Kecil je macam ni. Kat rumah pendek macam ni tu ada satu yang macam 4 segi tu, tu 5. Ceiling tu yang 4 segi tu, itu 5 horsepower. Macam office. Okay. So kalau macam ni 1 horsepower kecil-kecil kan. So elektrik pun sikit-sikit je nak pakai. Macam kat rumah. So itu biasanya adalah single phase. Okay, dia guna single phase. Okay. Satu je pasang single phase. So dalam single phase ni tengok apa dia punya karakteristik dia. So karakteristik dia macam mana? Okay. Adalah low voltage. Low voltage tau. Voltage rendah. Biasa kat mana ada? Tadi saya dah cakap kan kat rumah. Biasa kat mana ada? In houses that need low voltage. Rumah yang mana dia perlukan voltage rendah. Voltan rendah. So voltan rendah biasa 240 volt. Tapi ada juga rumah yang menggunakan higher voltage. Yang mana yang ada aircon 5 horsepower semua tu lah. Macam aircon office tu. Tu dia perlukan higher voltage. Yang mana bila dia perlukan high voltage bilik office, rumah besar kan, rumah besar, mestilah kena aircon pun yang cover besar. Kalau aircon kecil 1 horsepower ni, tak boleh cover bilik lebih besar pada ni. Tapi kalau bilik besar, either pasang 2 aircon atau 1 aircon yang horsepower dia besar.
So macam tu 3.5 atau 5 horsepower. Besar lah. So dia sekejap je. Buka aircon tu sejuk 1 bilik yang besar. Okay. So yang itu kita perlukan 3 phase. Ataupun 3 fasa nama dia. Okay, 3 fasa ni sebab apa dia guna dekat kerana dia memerlukan voltan tinggi, high voltage. Kalau teacher selang seli kejap English, kejap bahasa Melayu, kalau awak nak Melayu, awak translate je, awak tahu kan? Teacher ada English juga, awak tahu kenapa kan? Sebab untuk prepare awak universiti nanti. Awak tak adalah quote sangat ini apa. Teacher memang tekankan English juga sebenarnya. So teacher tahu nanti apa yang akan menunggu awak. Apa yang menunggu awak, semua English. Kita punya knowledge semua English banyak. Okay, directly from us. Okay, yang ini, 3 fasa ni, current dia direct daripada substation. Substation tu maknanya bukan stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa power plant tu yang besar sekali. Substation ni kalau awak pergi yang pondok kecil-kecil tu. Ni kalau nak ada pondok TMB yang kecil-kecil tu. Tu substation. Yang ni direct daripada direct from substation. Substation lah tu faham direct, bahasa Melayu apa direct? Terus daripada substation. Station kecil dah, lagi sub kecil. Bawah dia, kecil. Okay. Okay, itu kalau rumah tapi kalau commercial contoh kilang ada satu lagi. Kalau commercial ataupun kilang, industrial area, diperlukan 10 kilowatt sehingga 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Okay. 10 kilowatt ataupun 50 ampere elektrik yang diperlukan. Ini dekat kawasan mana? Kawasan industri. Okay. Kawasan industri contoh apa? Kilang. Pandai. Kilang kilang-kilang lah. Lah tu kawasan industri kilang-kilang ataupun yang pejabat-pejabat besar macam tu. Okay. So dia perlukan banyak kan, aircon semua. Okay. So kita nak tengok apakah komponen dalam sistem pendawaian. Dia habis salin ni? Anis dah habis salin? Ya. Okay. Ida Okay, komponen yang ada dalam sistem pendawaian. Okay, komponen yang ada dalam sistem pendawaian. Okay, yang terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral, fuse utama. Itu kejap lagi teacher share dekat table ni. Komponen dengan dia punya fungsi sekali. Ni penting Kau kena tahu ni semua. Okay, komponen. Komponen teacher tulis dalam warna purple. So, dawai hidup. Dawai hidup. Dawai neutral. Okay. Fuse utama. Okay. Meter elektrik. Meter elektrik tahu?
Tahu meter elektrik? Ha. Lepas tu suis utama. Okay, lepas tu kita ada ELCB, pemutus lita. ELCB. Okay, lepas tu kita ada kotak fuse. Siapa kampung kat Kedah? Dan kita ada pemutus data. Satu tadi ELCB ni MCB. Okay. So, kita tengok fungsi dia pula. Okay, siapa tahu apa fungsi dawai hidup? Bawa apa? Bawa apa? Bawa AU. AU tu apa? Arus ulang alik. Okay. Arus ulang alik yang bervoltan 240 volt. Okay. Dari mana? Dari pencawang ke rumah. Okay. So live wire electric current. Okay. Arus ulang alik. Alternating current from main substation carried through live wire to appliance. Okay. Kembali kepada appliance tu dia punya penggunaan lah. Apa nama, electrical appliance lah. Apa tu barang-barang elektrik. Okay, maknanya di rumah lah, ke rumah. Kan? Okay. So itu adalah daripada substation pencawang. Substation pencawang. Main substation. Substation. Okay. Okay, next. Dawai neutral. Nama pun neutral kan? Dia bawa arus ke mana? Terbalik Terbalik. Tadi kalau dawai hidup bawa daripada substation kepada rumah. Sekarang kalau dawai neutral bawa arus, terbalik. Dia bawa arus dari rumah pergi kepada substation. Dia pergi balik ni. Dia kan mesti ada pergi balik kan? Sebab dia nak buat cycle lah. Kalau tak macam mana nak jalan? Kalau di street dia mesti ada arus yang lain tu kan. Nak buat satu circuit kan. Circuit kan dia cycle. Dia tak ada satu arah je, lepas tu mati kat mana? Faham? Oh, boleh faham tak? Arus ni mesti dia positif pergi negatif. Okay? So dia kena buat satu cycle Satu cycle. Okay? So arus ni mesti kena cycling. Maknanya mesti circling. Okay? Circling. Dia tak boleh satu macam mana nak mati kat mana. So bila dia mati kat situ, so
Nanti dia tak boleh apa di macam mana ni, tak lengkap, tak lengkap. Okay? So fuse utama, tahu fuse? Untuk fuse untuk apa? Buat apa? Fuse. Fuse ni awak pernah dengar tak? Kat mana? Dekat dalam plug. Kenapa dia ada fuse dalam plug? Betul dalam plug. Yes, menghadkan, bukan voltan, menghadkan jumlah tenaga elektrik. Ya? Betul lah tu. Menghadkan jumlah tenaga elektrik bekal kepada rumah So kalau terlebih? Yes, betul. Dia automatic stop kan. Maknanya putuskan litar. Okay? Putuskan litar terus. So fuse bila terlebih, dia akan melted, dia akan cair. So litar tu terputus. Litar kan ni mesti circling. Ni mesti satu litar lengkap. So bila terputus litar tu dia tak boleh lengkap dah. So dia black out lah, dia tak boleh, elektrik tak boleh lalu kan. In circle kan. Okay, so ni dia punya fungsi adalah menghadkan. So fuse ni ada banyak nilai Dia banyak nilai. Contoh plug kan. Contoh plug ni kan. Nilai dia lain. So plug water meter lain, plug tu lain nilai dia. Contoh So dia different plug, different amount. Sebab apa? Tengok pada penggunaan dia lah. Okay? Tengok pada penggunaan. Contoh ada barang elektrik tu besar, dia perlukan tenaga yang lebih besar untuk jalankannya. So takkan dia pakai fuse yang bacaan dia kecil. So fuse tu mesti bacaan dia lebih besar daripada tenaga elektrik yang diperlukan oleh satu barang elektrik tu. So contoh kalau maksimum barang elektrik tu perlukan tenaga yang contoh 50 volt contoh dia perlukan 50 volt. So dia akan ukur lah arus yang pergi tu lebih tak? Kalau lebih tak putus. Dia mesti tak kurang daripada requirement barang elektrik tu. So fuse utama dia menghadkan pada elektrik. Dia menghadkan tenaga elektrik. Dia bila fuse utama, dia campur lah. Fuse utama kan dekat ni. Kat rumah ada fuse kan, fuse utama. Kau tak fuse ada. Dia dekat situ lah. Sebab dia tambah ni, dia tambah kat dapur, dia tambah kat bilik, dia tambah bilik ni, dekat bilik air, kat ni semua tambah. Tak boleh lebih daripada yang rumah tu boleh terima. Tahu tak? Rumah terbakar. Okay? So bila fuse utama dia tambah semua penggunaan dalam rumah. So itu menghadkan jumlah. Tenaga elektrik. Okay? Menghadkan jumlah tenaga elektrik dibekalkan ke rumah. Okay? Putuskan litar secara automatik. Tak cukup-cukup ni. Automatik kalau arus berlebihan. Kalau arus berlebihan, dia terlalu panas, dia akan cairkan nak punya wire dan akan menyebabkan kebakaran. Jadi wire terbakar. Wire terbakar tapi rumah terbakar. Dia akan sparkkan fire. Dan rumah biasa rumah batu lambat sikit lah nak terbakar. Cuma kalau daripada litar memang cepat jugalah sebenarnya. Apalagi rumah kayu. So barang-barang yang cepat terbakar tu dia akan kena dululah. Okay, meter elektrik tu kan? Meter elektrik apa fungsi dia? Pembaca elektrik. Yes. Okay. Mengukur kan? Mengukur penggunaan awak lah. Mengukur penggunaan